Hatta orang Yahudi sendiri menyebut bahawa keluarga Rothschild ini King of the Jews. Wow. And Jews of the Kings. Wow. Ka'ab bin Al-Ashraf yang duduk dalam satu fortress istana yang besar. Nabi kata pada sahabat, siapa boleh bawa kepala dia letak depan aku, baginya syurga. Sebab besarnya jenayah dan peranan dia sebagai dalang di sebalik sangat banyak perang, sangat banyak kesusahan dan sangat banyak masalah yang dibawa, melibatkan orang Quraisy, melibatkan Rom, melibatkan dan sebagainya, kerana kelompok Yahudi. Israel ini sebenarnya hampir-hampir mustahil nak dibuat. Macam mana boleh muncul satu negara yang diambil daripada tanah haram? Kerja susah sebenarnya. Yang berjaya itu ialah kerana adanya satu kemasukan dana yang sangat besar daripada Rothschild kepada kelompok Zionis untuk pada peringkat awalnya membeli tanah secara tipu helah. Dibeli tanah sikit-sikit dan dibuat jadi koloni macam Felda. Ada orang duduk, ada orang tanam, ada bisnes. Hanya duit daripada Rothschild itu sendiri pun dah cukup untuk membeli 1/20 tanah-tanah di Palestin yang paling subur. Dan dia kata sebenarnya tujuan aku kaya ni ialah supaya aku boleh buat benda ni. Tanpa Zionism, aku ini tidak ada makna. Dan tanpa aku, Zionism juga tak boleh buat apa-apa. Apa khabar Ustaz? Alhamdulillah. Long time no see. Alhamdulillah jumpa balik. Tapi maintain PKP tidak menjejaskan Ustaz Isra. Alhamdulillah, banyak kerja. Banyak kerja. Oh. Saya namakan sebagai masalah yang bagus. Alhamdulillah. Okey, untuk topik ni Ustaz perlu menelaah banyak ke ataupun benda tu just at the end of your mind? Memang benda yang dikaji hari-hari lah. Tapi of course banyak angle lah kan. Betul. Dan saya kira orang Kelantan kata you got the local stand lah untuk cakap tajuk ni. InsyaAllah. Local stand lah. Okey, Ustaz. Siapakah dua keturunan Yahudi yang amat terkenal menguasai ekonomi dunia? Tapi sebelum kita masuk bab tu, siapa Rothschild, siapa Rockefeller? Okey, menarik soalan. Kita petik dua nama ni agaknya sebab mungkin ini yang kita kenal lah. Ya, betul. Betul lah. Dan ini yang orang duk cakap-cakap lah. Yang dipopularkan worldwide kan, melalui banyak kaedah lah, banyak cara dan sebagainya. Cuma awal-awal saya nak sebut dia bukan mereka berdua ataupun bukan dua family ni saja. Sebenarnya yang memiliki kekayaan yang sebegitu rupa dan yang memiliki pengaruh ataupun orang kata tindakan yang efektif ataupun impactful sebagaimana dua family ni. Tapi kita boleh jadikanlah dua family ni sebagai satu ataupun sebagai case study lah. Maknanya sehebat-hebat dua family ni, rupanya ada lagi family lain seumpama ini yang kita tak tahu. Yang less known sebenarnya, tapi bagi orang yang baca akan jumpa, akan tahu. Sebab contohnya saya sebut Rothschild dan Rockefeller ni kedua-duanya ialah keluarga kaya yang duduk di belah Eropah. Ya, benar. Rothschild daripada Jerman. Rockefeller pun asal keturunan Jerman, pindah hanya bermusafir, berhijrah ke US. Jadi dia keluarga yang membesar di US lah. Jadi ni belah-belah barat. Sebenarnya belah-belah timur pun ada juga. Keluarga-keluarga yang kita boleh katakan sebagai keluarga Yahudi. Saya menyimpulkan keluarga-keluarga yang kita nak bincang ni sebagai keluarga Yahudi yang meletakkan diri mereka ni dalam satu kelompok elit. Elit ni maknanya dia tak sama even dengan Yahudi lain pun. Dan apatah lagi lah dengan manusia bukan Yahudi. Yang juga merupakan golongan kapitalis. Bermakna kalau kita nak kenal keluarga ni, apa dia buat? Keluarga yang bermain dengan capital, modal. Yang memiliki modal dan capital dan mengawalnya dan mengurusnya dan mengembangkannya. Basically macam tu. Prinsip mereka cash is king. Bagi mereka kekayaan, when you have cash, you can become kings. Jadi sebab itu, hatta orang Yahudi sendiri menyebut bahawa keluarga Rothschild ini ialah King of the Jews. Wow. And Jews of the Kings. Wow. Jadi dia kata King of the Jews. Maknanya ramai-ramai Yahudi, martabat dan status mereka umpama raja. Dan di kalangan raja-raja, sebab Rothschild ni hidup di zaman maknanya kurun hujung kurun ke-18, maknanya 1750s onwards lah. Ya. Di zaman 1744 tak silap saya. Dan seterusnya lah kan, anak-anaknya 5 orang dan sebagainya. Mereka ni kebanyakannya menjadi banker ataupun orang kata apa, menteri kewangan kepada raja-raja di Eropah. Wow. Jadi even walaupun mereka ni umpama penasihat kewangan kepada raja-raja Eropah, tapi orang Yahudi melihat mereka King of the Jews, Jews of the Kings. Jadi kalaulah orang Yahudi ni ada raja, itulah dia rajanya. Bahkan lebih raja daripada raja-raja yang memang keturunan raja. Wow. Sebab bloodline yang dijaga, maknanya susu galur nasab yang dijaga oleh Rothschild ni. Itu Rothschild. Rockefeller pun lebih kurang, tapi dia di US lah, di mana
kekayaannya ialah melalui pembinaan bisnes dalam minyak, dan kemudian berkembang-kembang, dia masuklah berbagai-bagai jenis, dan eventually dia akan bermain dengan perniagaan yang melibatkan finance dan banking. Kedua-dua ni dengan lebih terperinci, bagaimana Rothschild ini memulakan, saya katakan, sebagai bisnes sebelum dia menjadi sebuah gerakan, ataupun memang daripada awal pun dia sudah merancang sebagai satu gerakan. Tu menarik, istilah gerakan itu jarang orang sebut Rothschild ni gerakan, membincang dia as family lah kan. Kita family business. Katalah family business, ramai orang buat kat Malaysia ni, banyak family business. Betapa ramai. Tapi menarik bila sebut istilah gerakan kat situ, meaning dia is more than just family business lah. Betul. Dan saya pun nak bawa sini, apa yang dilakukan oleh Rothschild ni is not the first time. Kita kadang-kadang bincang penguasaan, kekayaan dimiliki oleh Rothschild ni seolah-olah sebelum itu tak ada pun, tak wujud orang macam ni, tak wujud kelompok macam ni. Sedangkan ini mungkin Ustaz Amin lagi tahulah, di zaman Nabi SAW sendiri, siapakah equivalent kepada keluarga Rothschild ni di zaman Nabi, yang Nabi pening kepala sepanjang Nabi di Madinah, pening kepala sampailah perang Khaybar berlaku kan. Siapa dia tu? Saya tak terlintas di kepala. Keluarga-keluarga Yahudi. Keluarga-keluarga Yahudi yang duduk di yang Khaybar, menguasai ekonomi di Khaybar. Bukan sahaja di Khaybar kan. Kalau kita tengok, Nabi berdepan dengan 3 kelompok besar. Quraisy, which is the strongest lah. Betul. Army, kuasa, politik sebagainya. Ghatfan ni mewakili tribe Arab yang duduk luar Mekah lah, selain Quraisy. Dan yang ketiga Yahudi. Dalam perang Ahzab menggambarkan pada kita siapa sebenarnya ketua di kalangan tiga-tiga ni. Rupanya tu kan, walaupun kelompok ini kecil, tetapi mereka memiliki kekayaan, leverage dan kepandaian mengatur dan merancang dan memprovokasi. Maknanya Yahudi menampakkan kecerdikan mereka daripada zaman Nabi SAW lagi. Dan mungkin itu hikmahnya lah kan. Agaknya di zaman Allah menunjuk pada kita, zaman Nabi sendiri dah muncul watak macam ni, dan mereka ni dalang. Sehingga Nabi SAW, mungkin ramai orang tak tahu, Nabi pernah mengarahkan seorang daripada mereka ni, Ka'ab bin Al-Ashraf, yang duduk dalam satu fortress, istana yang besar. Nabi kata pada sahabat, siapa boleh bawa kepala dia letak depan aku, baginya syurga. Minta kepala. Sebab besarnya jenayah dan peranan dia sebagai dalang di sebalik sangat banyak perang, sangat banyak kesusahan dan sangat banyak masalah yang dibawa, melibatkan orang Quraisy, melibatkan Rom, melibatkan dan sebagainya, kerana kelompok Yahudi ni. Jadi daripada zaman Nabi lagi, apa yang dilakukan oleh Rothschild ni, kalau bagi kita orang Islam sepatutnya it's not a new thing. Betul. Dan kita patut orang paling faham sekali lah modus operandi dan sebagainya lah. Saya. Dan Rockefeller, saya ada baca, sebab timbul persoalan bagaimana relation ataupun kaitan antara Rockefeller dengan Rothschild. Disebut former Chase Manhattan Bank Chairman David Rockefeller has a long-time personal relationship with Rothschilds. Dia kata, in a press release, Rockefeller said, Lord Rothschild and I have known each other for 5 decades. The connection between our two families remains very strong. Maksudnya, walaupun mereka ada berpisah dari segi generasi, tapi mereka mempunyai perkaitan yang sangat rapat. Komen Ustaz Syed. Ini pun sebenarnya pattern yang sama. Kita tengok orang Yahudi memiliki satu, kita panggil istilah orang kita lah, satu kesetiaan kepada sesama bangsa dia. Dan dia sangat particular untuk menjaga bloodline dia. Maknanya dia nak orang yang kontrol kekayaan dia ialah family dia sahaja. So misalnya wasiat daripada Rothschild kepada anak-anak dia, jangan bagi orang lelaki kita kahwin dengan orang luar. Jadi sebab tu dalam family Rothschild berkurun-kurun lamanya, semua perkahwinan ialah perkahwinan antara sepupu dengan sepupu. Ya. Ada riwayat kata mereka kahwin adik-beradik. Pun saya boleh lebih jadi cenderung kepada kahwin sepupu kot. Tak ada gamuk aku. Tapi yelah, boleh jadi belaka lah. Boleh jadi belaka lah. Tapi memang yang sepupu tu dia sendiri sebut lah. Sebab dia kata hanya boleh diwarisi oleh, nama Rothschild ni boleh diwarisi oleh laki-laki dan sebagainya. Jadi dia kahwin sama dia. Tapi of course, yelah, sebagaimana orang, kalau kita tengok kat Malaysia pun banyak kan, orang yang buat family business. And then dia jaga anak-anak dia, waris dia punya ni sebagainya. Dia ada ceiling lah. Macam mana dia nak expand lagi? Kan? So dia sampai satu point dia nak expand, dia kena macam kerajaan-kerajaan dulu juga berkahwin dengan kerajaan lain, berkahwin dengan dinasti lain, berkahwin dengan empire lain untuk mengembangkan lagi dan memperkukuhkan empire tersebut. Jadi itu yang tadi disebut hubungan antara Rothschild dengan Rockefeller. 50 tahun. Dan bukan sahaja mereka berdua sebenarnya. Sebab tu tadi saya sebut
Ada keluarga-keluarga lain. Misalnya saya sebut sini, keluarga Sassoon, keluarga Lee. Ini sebenarnya juga keluarga-keluarga Yahudi di timur. Dan mereka ini di sebalik wujudnya negara China moden yang kita lihat hari ini. Wujudnya kota seperti Shanghai, I see. wujudnya Hong Kong dan sebagainya ialah kerana keluarga-keluarga Yahudi ini, dan mereka ialah keluarga Yahudi yang duduk di timur, kan, dan mereka juga bekerjasama, dan semua ini diikat kalau kita tengok atas satu agenda dan visi yang sama yang kita boleh sebut sebagai visi Zionism. Jadi atas itulah mereka ada kerjasama sebenarnya. Dengan pernyataan itu mengesahkan bahawa memang benarlah Yahudi menguasai dunia, khususnya melalui Rothschild dan juga Rockefeller. Dan masih ada juga di kalangan kita kata this is rubbish. Ini merepek, takkanlah dua keluarga ni nak kuasai dunia. Apa respon Ustaz Syahid? Kata logik ke logik ke sebuah keluarga menguasai dunia, kan? Even US pun struggle nak kuasai dunia, kan? Tiba-tiba keluarga. So kat sini orang yang mempelajari ataupun mengkaji seni kuasa, kita akan faham sebenarnya nak kontrol dunia ni adalah dia tidak mustahil. Jika kita faham apa yang sepatutnya dikawal. So ada orang faham bahawa kuasa ni ialah jawatan. Ada orang faham bahawa kuasa ni ialah duit dan sebagainya. Tapi kita tengok keluarga-keluarga Yahudi ni memahami bahawa kuasa ini dia banyak bentuk. Dan hanya dengan memegang titik-titik kuasa inilah kita boleh mengawal banyak benda dalam kehidupan manusia. Saya bagi contoh. Kenapa Rothschild sangat berpengaruh ketika dia mula-mula naik ke atas raja-raja, ketika zaman empire raja-raja dan sebagainya. Bukan sangat sebab dia boleh provide loan. Okay, kita selalu tahu cerita. Raja-raja bergantung kepada Rothschild untuk provide loan. Dengan loan itu, mereka ada duit untuk pergi perang, kan, untuk bina tentera, untuk bina barak-barak dan sebagainya. Tapi, pada masa yang sama, Rothschild juga menguasai network of information. Kalau zaman sekarang menguasai data lah. Data, telekomunikasi dan sebagainya. Sebab orang yang ada maklumat, dia boleh buat keputusan lebih awal daripada orang yang tak ada maklumat. Ya, betul. Kan? Jadi rupa-rupanya bila kita baca, jaringan maklumat yang di-establish, dibina oleh Rothschild tu lebih canggih dan lebih laju daripada jaringan maklumat yang dimiliki oleh raja-raja. Sampaikan raja-raja bergantung pada Rothschild untuk gunakan khidmat dia untuk hantar surat, kan, untuk convey message kepada raja-raja lain dan sebagainya. Jadi semua perhubungan raja-raja, orang-orang penting dunia, mereka tahu. Jadi di sini mereka faham bahawa menguasai maklumat itu juga satu kuasa. Dan kita boleh menentukan. So misalnya katakanlah saya minta saya minta seseorang untuk sampaikan maklumat kepada seorang yang lain. Dia macam telefon berkarat, kan. Dia boleh mengubah isi maklumat tersebut untuk membuat orang belah sana, berubah fikiran atau mungkin cenderung ke arah keputusan yang dia nak. Ikut telunjuk dia lah. Ikut telunjuk dia. Jadi memanglah dia ada possibility menjadi tak menjadi, tapi berbanding dengan orang yang tak ada kawalan kepada itu semua, memang tak boleh nak buat apa-apa. Jadi based on that premise, kita cakap bahawa sebenarnya kalau kita tahu seni yang betul, memang boleh mengawal dunia. Jadi logik. Cuma satu juga yang tak logik, kalau kata hanya Rothschild sahaja cukup untuk kawal dunia, itu agak mustahil. Itu agak pelik lah. Agak mustahil sebab besar. Dunia besar dan dalam dunia yang besar ni, umpama padang yang besar, ada banyak pemain. Rothschild bukan satu-satunya pemain. Kita anggaplah dunia ni macam gelanggang, kan. Masing-masing ada kepentingan. Betul. Raja pun ada nafsu dia. Raja-raja dunia masa itu, kan. Pemerintah ada nafsu dia, orang jahat ada nafsu dia dan sebagainya. Jadi dia perlu membina satu struktur. Kalaulah Rothschild mahu pun menjadi raja ataupun menjadi pemain yang paling kuat, dia perlu membina satu struktur yang memungkinkan dia untuk sama-sama mengawal. Ada orang yang boleh jaga maklumat, ada orang yang boleh kuasai politik, ada orang yang boleh kuasai keselamatan, itu ini dan sebagainya. Jadi disebabkan itu, timbul juga satu lagi, ini orang sebut teori. Kenapa wujudnya platform-platform seperti Bilderberg? Kalau kita pernah dengar, pertemuan yang rahsia setiap tahun ni pun ada, tahun lepas pun ada. Yang pelik, walaupun rahsia kita tahu. Dia macam mana? Itulah kata macam tak tahu rahsia ke tidak. Open secret. Sebab dia buat press statement. Dia kata bila kita akan buat apa semua, cuma yang rahsia ialah isi perbincangan. Dia will never release pertemuan tu memang orang tahu. Even senarai nama pun ada. Kan? Jadi sebab tu orang speculating lah, kan, apa yang dibincangkan dan sebagainya, kan.
Tapi kewujudan ni, regardless lah apa yang dibincangkan dan sebagainya, tapi kita tengok kehadirannya siapa, orang-orangnya, kita pun boleh bayangkan bahawa mereka sedang membincangkan bagaimana untuk synchronize dan menyusun kepentingan yang banyak ni. Kan, supaya boleh mendekati satu hala tuju yang tertentu. Kan, kalau tak contohnya orang teknologi dia buat hal dia, orang media buat hal dia, orang pertahanan kan, yang NATO semua buat hal dia. Susah, maknanya sebagai orang yang nak kawal dunia, dia nak orang ni semua at least duduk di dalam satu ataupun buat sesuatu yang boleh maknanya selari dengan apa yang dia nak. Kan, jadi situ kita boleh menjangkakan bahawa mungkin, ya, dan saya kata mungkin di sini sebab perlu kajian lanjut, wujudnya satu council, ya, satu majlis tertinggi yang mana orang-orang seperti Rothschild ini ada di dalam itu untuk membincangkan bagaimana nak mencapai agenda tertinggi mereka. Dan ini agenda tertinggi ini diungkap maknanya seperti saya sebut, Rothschild dan Rockefeller ialah ahli Zionis yang setia dan menyatakan secara terbuka sokongan kepada Zionis dan sokongan kepada apa kenyataan Rothschild yang membuktikan dia bukan cenderung, dia memang pro-Zionis. Misalnya pada sebelum terwujudnya negara Israel ni sebenarnya hampir-hampir mustahil nak dibuat. Yelah, dah bawah kuasa orang Islam pun boleh tahan dahsyat kan, zaman Osmani, Abbasian dan sebagainya. Macam mana boleh muncul satu negara yang diambil daripada tanah haram? Kerja susah sebenarnya. So banyak jalan, banyak percubaan nak buat. But in the end, yang berjaya itu ialah kerana adanya satu kemasukan dana yang sangat besar daripada Rothschild kepada kelompok Zionis untuk pada peringkat awalnya membeli tanah secara tipu helah. Osmaniyah tak bagi. Osmaniyah tahu ini cubaan untuk ambil alih. Herzl datang jumpa Sultan Abdul Hamid minta nak beli. Direct je minta nak beli terus. Sultan Abdul Hamid kata tak boleh lah. Jadi dia buat kaedah lain, dia beli tanah sikit-sikit dan dia buat jadi koloni macam Felda. Ada orang duduk, ada orang tanam, ada bisnes sebagainya kan. Hanya duit daripada Rothschild itu sendiri pun dah cukup untuk membeli 1/20 tanah-tanah di Palestin yang paling subur. Maknanya luas, sangat luas. Duit daripada Rothschild sahaja pada peringkat awal. Dan dia kata ini aku bagi untuk test je dulu. Dia boleh bagi untuk punya test. Banyak kekayaan. Dia kata kalau menjadi ni I will spend more. Kan, dan memang lepas tu dia bagi banyak lagi lah. Hatta bangunan parlimen Israel yang ada hari ni tu pun duit dia. University apa semua duit dia. Dan dia kata sebenarnya tujuan aku kaya ni ialah supaya aku boleh buat benda ni. And without Zionism, my work is not complete. Tujuan aku kumpul kekayaan ni tak ada tujuannya. Kalau tak adalah cita-cita Zionism untuk membina sebuah negara Israel yang kuat, di mana di dalam inilah orang-orang Yahudi boleh menunjukkan bahawa mereka ialah bangsa pilihan kepada seluruh dunia. Dan dia juga mengakui Israel pun tidak ada apa-apa tanpa dia. Betul. Dan dia kata tanpa Zionism aku ini tidak ada makna, dan tanpa aku Zionism juga tak boleh buat apa-apa. Betapa dia itulah tulang belakang. Work side by side. Yeah. Bila saya membaca tentang Rothschild juga Rockefeller, saya bertemu dengan sekurang-kurangnya dua mazhab. Mazhab pertama yang totally reject. Mazhab kedua yang begitu obses dan taksub dengan pelbagai kisah-kisah teori konspirasi. Persoalan bila saya baca di dalam cerita-cerita teori konspirasi mengatakan bahawa memang agenda Rothschild adalah untuk menghasilkan New World Order. Maka bergegak gempitalah social media mengatakan bahawa zaman sekarang pun sedang menuju ke arah itu. Apa komen Ustaz Said? Pada pandangan saya bukan menuju, kita sedang hidup di dalamnya. New World Order. Sebab dunia ni, kalau orang belajar hubungan antarabangsa, kita faham. Dunia ni pada setiap masa, dia mesti ada order dia. Cuma apa bentuk order, itu terpulang. Kan, di zaman Nabi ada ordernya, zaman selepas itu ada ordernya. Sebab manusia dia mustahil duduk dalam, ni mungkin boleh dibincang secara falsafah lah. Tapi secara saya ambil kesimpulannya, setiap zaman, di setiap masa, ada order, ada susun atur. Bahasa mudah. Betul tak? Okay, sekarang kita contohnya hidup, kita perlu kepada ada banknya, kita perlu kepada PBB-nya, perlu mesti kepada ada sistem dia. Ada sistemnya. Itu order. Mungkin dulu tak ada tapi ada order dia sendiri. Macam mana cara dunia ni diurus. Jadi soalan dia setiap masa ada orang yang meletakkan susun atur dan ada desainnya. Desainnya milik siapa. Dan kalau kita perhatikan desain yang ada pada hari ini, sistem yang kita sedang hidup di dalamnya hari ini, di mana kita semua negara sebagai ahli kepada PBB, perlu mempunyai bank negara di mana semua kerajaan-kerajaan sumber pendapatannya memang datang daripada menerbitkan bond-bond yang akan dibeli oleh dan perlu bergantung kepada pembelian loan yang datang daripada institusi ini.
ada masalah kita kena bawa kepada Mahkamah Antarabangsa kan, dan sebagainya, juga duduk di bawah PBB. Sistem ini pada pandangan saya ialah sistem yang ingin diwujudkan daripada zaman Rothschild. Jadi zaman itu tak boleh wujud lagi sistem ini, belum sesuai keadaannya dan belum cukup syarat-syaratnya. Maka bila berlaku Perang Dunia Pertama, Perang Dunia Kedua, the reason is there. Orang nakkan satu situasi baru yang berhenti daripada segala peperangan ni. Maka ditawarkan satu design. Tak pernah wujud UN, wujud UN. Macam mana semua orang boleh willingly menjadikan diri dia tu boleh patuh kepada UN. Maksudnya dalam UN ni banyak masalah pun. Sampai ni kata vetonya. Big Five semua tu. Double standard kan. Negara ni kena, negara ni tak kena sebagainya. Kenapa kita masih duduk dalam sistem ini? Bermakna dia dah menjadi order. Order ni maknanya disusun, kita kena duduk suka ataupun terpaksa. Kan? Macam dulu zaman... Like it or not, kena like follow. it or not. Macam zaman Khalifah pun. Kan, orang-orang zaman tu, orang Yahudi, orang Kristian dan sebagainya, dia suka ataupun tidak, Kena ikut. dia kena ikut. Sebab itulah kuasa yang dominan. So di setiap masa ada. Jadi yang disebut oleh orang ramai sebagai New World Order itu ialah satu order yang mana dalam order itu cita-cita Zionism ni boleh dicapai. Dan kalau kita tengok pada hari ini, betapa semua yang dibuat oleh negara Israel, negara haram Israel, dah semakin tercapai ke arah dia punya kemuncak dia tu kan. Dan apa sahaja yang mereka buat tidak boleh dihalang. Bahkan kuasa-kuasa besar duduk bawah telunjuk mereka. Mempertahankan mereka lagi. Mempertahankan, bahkan kena ikut cakap sebenarnya. US kena ikut cakap. Dia kata kat US, kau kena bagi kami duit untuk pertahanan. US bagi. Walaupun rakyat US sendiri tak vote untuk tu. So apa fungsi US sebagai negara berdaulat? Jadi ini semua bermakna bahawa apa yang dicita-citakan itu boleh berlaku dalam order yang ada hari ini. Kan? Jadi bagi saya lah, kalau saya kan, secara factualnya pun kita boleh sebut apa yang ada sekarang ni lah, inilah New World Ordernya. Cuma ia juga belum sampai kepada tujuan akhirnya. Tujuan end of mind akhirnya macam mana? Adanya orang macam kita, maknanya yang question, yang tidak setuju. Contohnya adanya orang menolak LGBT. Betul adanya orang yang menolak kita kata freedom yang melampau, human right yang melampau, adanya sistem of value, falsafah yang berbeza dengan apa yang mereka inginkan, menunjukkan bahawa benda ni belum selesai lah. Maknanya selagi mana ada yang menentang agenda dia, selagi itu mereka belum mencapai dia punya ultimate. Nak mudah ukur, selagi Palestin tak dapat sepenuhnya tak? Kan? Masih ada orang melawan. Orang Islam masih lagi memberi sokongan. Yang dari Malaysia derma, sebagainya, doa. Meaning kerja dia pun belum selesai. Kan? Selagi mana ada penentang LGBT, bagi dia masih belum selesai. Betul. Perang Waterloo 1815, dia mempunyai signifikan yang besar kepada Rothschild. Bagaimana dia mengaut keuntungan daripada perang tersebut? Jadi itu pun satu study case lah. Actually bukan sahaja perang itu. Cuma perang Waterloo ni dia sangat famous di Britain sebab dia umpama kita macam apa kalau kat Malaysia ni satu, kalau dalam sejarah kira perang Badar. Bagi depa lah zaman tu kan. Itu apa panggil titik tolak. Umpama macam sebab sebelum tu dia kalah. Dia kalah lama. Orang kata berapa lama lah, berpuluh-puluh tahun ke beratus tahun, saya tak ingat. Lama lah kira. Lama tiba-tiba menang. Sebab tu dia ingat Battle of Waterloo ni. Cuma kes Rothschild ni nak ceritanya sebab melalui Battle of Waterloo ni, tiba-tiba kekayaan dia menjadi berlipat kali ganda. Sebab apa? Dia bagi loan kepada Britain untuk Britain nak pergi perang lah kan. Dan dia juga bagi loan tapi Rothschild cawangan lain. Dia ada adik-beradik ramai kan. Ada adik-beradik duduk 5 orang kan. Ada adik-beradik duduk UK, ada adik-beradik duduk Perancis. Yang di France ni bagilah duit kepada Napoleon. Yang ni maknanya Napoleon lawan dengan Britain. Jadi yang bagi loan kepada Britain ni ialah yang duduk di London lah. So bila dia bagi loan melalui kerajaan terbitkan bond, maka dia pun beli, maka dari situlah datangnya duit. Pada awalnya orang menyangka Britain ni akan kalah. Dan dia pun menunjukkan seolah-olah macam itulah. Dia jual semua dia punya loan ni. Nampak macam nak kalah. Jadi orang-orang lain yang beli bond juga pun semua dump, jual. Maka jatuhlah nilai bond-bond ni kan. Murah semua. Maknanya contoh satu RM10 dah jadi RM1. Bila semua letak harga RM1, bila dah jadi harga RM1, Rothschild beli semua. Dah orang pelik, apa hal kau beli bond daripada satu kerajaan yang akan kalah lepas ni dan tak boleh nak bayar balik hutang ni. Kenapa kau beli? Tapi lantak dia lah, mungkin dia banyak duit. High risk, high return kan. Rupa-rupanya ada dua pendapat kat sini. Ada yang kata sebenarnya
dia sendiri mengatur supaya adik dia ataupun family dia yang di French susun supaya Napoleon kalah. Jadi dengan itu membolehkan dia yang telah membeli semua bond ini akhirnya memiliki satu bond yang sangat bernilai. Sebab bila Britain tiba-tiba menang, dia jadi satu kerajaan yang semua bond-bond terbitan kerajaan Britain jadi sangat tinggi nilainya. Mencanak lah naiknya. Mencanak. Dia beli masa murah. Jadi dia ketika dah naik tu semua jadi dia punya. Wow. Sehingga akhirnya dia, maknanya Britain terus bergantung kepada dia untuk run the government dan sebagainya kan. Ini yang mudah cerita lah, banyak versi. Tapi yang mudah cerita saya rasa, dan memang Rothschild sendiri kata memang that is what I did. It is the best business. Macam itulah ayat dia lebih kurang. That is the best business yang dia pernah buat, dia kata. Cuma dia kata, well, businessman. Tapi itulah yang menyebabkan sebenarnya kekayaan dia melimpah ruah, sehingga kan kerajaan-kerajaan lain juga mencari dia untuk mendapatkan dana peperangan. Dalam Perang Dunia Pertama, dalam Perang Dunia Ketiga, siapa lagi yang boleh bagi pinjam dalam jumlah yang besar kepada kerajaan-kerajaan? Kan? Jadi itulah mungkin signifikannya kenapa kita nak perlu faham cerita Rothschild ketika itu. Berapa banyak lagi peperangan yang mereka telah lakukan ataupun yang mereka perlu adakan untuk menjatuhkan empire-empire Islam yang ditaja oleh Rothschild dan juga Rockefeller? Kalau kita tengok yang ni memang ada kat internet lah. Kalau cari ada dalam internet Perjanjian Balfour. Perjanjian Balfour, di mana di situlah semua negara-negara Arab ni dipetak-petakkan dan dipecah-pecahkan dan sebagainya. Sehingga mereka makilah kerajaan Turki. Kan, dan akhirnya inilah titik mulanya British dengan Perancis boleh anggap itu tanah jajahan mereka. Kan, sebelum tu bergaduh lah, maknanya dispute. Jadi surat Balfour yang menyerahkan British di Palestin, British Mandate of Palestine kepada Zionis, memang ditulis dulu kepada Rothschild. Jadi dia kata Rothschild, saya dengan ini sukacitanya mewakili Her Majesty punya government, British, untuk memberitahu bahawa British melepaskan tanah mereka di Palestin untuk diserahkan kepada Zionis. Dan I wish you to convey this message kepada the Zionist Federation. Jadi kita boleh faham di sini maknanya daripada awal apa yang disusun, apa yang berlaku di antara kuasa-kuasa besar yang tak ada pun nama Rothschild kat situ. British, Perancis, apa lagi yang ada kat masa zaman tu. Tapi bila nak diputuskan benda tu, akhirnya bagi tahu dulu kepada Rothschild. Very powerful. Jadi bermakna dia memiliki tangan. Cuma mungkin kita punya ketidakmampuan untuk menguraikan bagaimana dia buat, itu tidak menafikan bahawa fakta dia memiliki pengaruh dalam keputusan yang dilakukan oleh Balfour dan juga kerajaan British ketika itu. Jadi itu satu, dan itu sebenarnya satu peristiwa besar. Semenjak itulah semua negara-negara Islam ni jatuh berderai-derai lah kan. Sama juga macam mungkin yang berlaku di India. Kan kita cerita sekarang ni parti BJP, ini India sebagainya. British East India Company. Kita belajar sejarah dulu. SHTI, Syarikat Hindia Timur Inggeris. Syarikat Hindia Timur Inggeris ni salah satu pembesar atau salah satu pemegang saham terbesarnya lah Rothschild. Dan SHTI ni sebenarnya kalau kita betul-betul study, dia lebih kaya dan lebih besar daripada kerajaan British tu sendiri. Wow. Tentera yang dimiliki oleh SHTI lebih besar daripada tentera yang dimiliki oleh kerajaan British itu sendiri. Ini benda buat filem baru ni lepas film. Sebab tu yang datang sini tu, saya nak sebut, yang datang ke Malaysia ni, tanah Melayu yang menjajah kita ni SHTI. Bukan menggunakan sebahagian daripada orang British. Itu yang lebih berkuasa sebenarnya. Raffles, orang SHTI. SHTI. Francis Light, orang SHTI. dan sebagainya. Dan mereka ini sebenarnya lah ahli-ahli kepada satu fraternity, secret society, iaitu Freemason. Dan ini bukan teori konspirasi. Mereka memiliki keahlian yang jelas. Jadi SHTI ini adalah agensi pelaksana. Kita hari ini kita bincang, orang kalau nak buat bisnes dia kena buat satu syarikat, special purpose vehicle kan, contohnya kan. Sama, SHTI ini diwujudkan supaya dia boleh secara legalnya mendapat blessing daripada kerajaan Inggeris untuk melakukan penjajahan atas nama perniagaan. Ini yang berlaku di tanah Melayu, berlaku di India, dan di sebalik itu antara pemegang saham terbesarnya lah Rothschild. Dan di zaman kini, adakah Rothschild dan juga Rockefeller masih lagi berkuasa seperti dulu, ataupun dilihat seolah berkuasa padahal banyak lagi tangan-tangan lain yang juga berkuasa? Sebab tu yang kita bincang daripada awal tadi, kalau kita tengok ni macam cerita sejarah banyak. Betul tak? Zaman kerajaan kena direct loan, kena
seolah-olah macam kalau jadi orang kaya ni boleh kontrol semua benda, tapi bila kita tengok hari ni tak juga kan. Contoh saya sebut sini Elon Musk ni seorang yang kaya, bahkan disebut orang paling kaya hari ni. Worth value dia lah. Adakah dia datang daripada keluarga Rothschild? Wallahualam. Setakat yang kita tahu, maklumat yang kita ada, tak adalah kan. Bill Gates contohnya, juga satu individu yang kontroversial kan. Adakah dia datang daripada keluarga Rothschild? Kan, tetapi bagaimana mendiang Steve Jobs daripada keluarga Arab, Syria kan, bapaknya pelarian dan sebagainya kan. Jadi yang saya mungkin kita boleh faham di sini, bila berlakunya perubahan, sebenarnya dunia kita banyak berubah lepas Perang Dunia Kedua. Bila tertubuhnya PBB, banyak benda yang sebelum itu dia bersifat projek-projek di tangan orang, berubah menjadi institusi yang ada kanunnya sendiri dan perlu direspek. Kalau tak, you akan diserang. And contoh, kenapa Iraq dulu diserang? Sebab kononnya melanggar apa yang telah tercatat dalam piagam PBB dan sebagainya. Dan sebagainya lah. Nuklear lah. Kepada Saddam. Isu nuklear dan sebagainya. Jadi, zaman dulu tak boleh macam tu. Jadi, Iraq diserang dengan blessing seluruh dunia. Orang kata gitulah, kan, bahasa mudahnya. Bila berubah sistem, jadi kemungkinan modus operandi dan mekanisme kawalan, mekanisme menyusun order dunia berubah juga. Kan, daripada dulu keluarga yang memegang duit yang dipinjam oleh raja-raja, mungkin hari ini keluarga itu menjadi bank. Kan, di satu institusi. Dulu tak wujud istilah bank, hari ini wujud istilah bank. Bank sentral, bank dunia. Ini satu entiti-entiti yang dulu tidak wujud. Jadi dengan perubahan sistem dan menjadi lebih sistematik dan sebagainya ini untuk memegang, maka tentulah juga lebih banyak orang yang menjadi aktor atau pemain-pemain dalam sistem ini. Maka muncullah orang seperti Elon Musk dan sebagainya, di mana mereka ni sebenarnya kaya kerana duduk dalam sistem ini dan play with the system. Kan? Mereka menjadi catur barangkali? Mungkin pelaksana apa kita nak cakap catur macam tak tahu orang kata macam dia tak boleh buat apa-apa, dia boleh buat apa dia nak. Tapi dia flourish sebab dia mengikut peraturan ini. Kita yang tak ikut ni, kita akan mungkin ada shilling kita lah untuk berkembang sebagaimana mereka. Ikutkan time frame kita nak bincang ni tak cukup. Ya betul. Tapi masa mencumburi kita, saya nak mohon Ustaz Syed berkongsi pendapat, sebab dalam isu ni macam saya sebut tadi ada dua kelompok. Satu yang menolak terus, satu yang melampau-lampau dengan pelbagai andaian, dengan pelbagai teori konspirasi. Hanya kita boleh tengok dan kira dengan jari lah yang berbicara berdasarkan fakta dan juga maklumat yang sahih. Dibimbangi akhirnya umat kita langsung tak nak bincang hal ini. Apa pesanan Ustaz Syed? Kenapa kita bincang benda ni in the first place? Ada orang dia kaji, dia bincang sebab suka-suka. Bila dia buat video-video yang berkait benda ni dapat banyak like, dapat banyak views, maka dia pun buat. Orang kita benda pelik suka. Kan. Point saya nak cakap sini, kenapa kami di Iris, kenapa saya dan kawan-kawan mengkaji benda ni, sebab bagi kami nak memahami realiti. What is real? Apa sebenarnya realiti? Kerana hanya bila kita faham realiti, kita boleh merancang perkara yang betul. Macam orang nak buat bisnes kan, dia tak boleh hearsay, dia kena check betul-betul dia market. Kena tengok insight, kena tengok algorithm. Betul, kena faham betul-betul, baru dia boleh letak perancangan yang betul untuk nak menyaingi dan sebagainya. Kalaulah objektif kita hanya sekadar untuk sensational atau sekadar untuk apa-apa dan sebagainya, memang kita tak akan untuk viral. Kita tak akan cari yang real. Jadi kita kena faham dalam situasi yang ada hari ini, kalau umat Islam tak suka dengan situasi yang ada hari ini, kita kena mencari apa realiti itu dan kena memikirkan cara yang betul untuk menggantikan realiti itu dengan realiti baru yang mengikut apa yang kita faham yang Allah minta. Jadi in order untuk buat perkara itu, kena faham dulu realiti betul-betul. Siapa musuh sebenarnya? Apa cara mereka buat? Macam mana cara mereka menewaskan kita? Baru kita boleh tumbuk musuh yang betul. Kalau tidak, kita tumbuk orang kat luar gelanggang. Silat tumbuk member kan? Tumbuk referee kan? Referee nampak macam berpihak. Kita tumbuk referee. Buat apa tumbuk referee? Tumbuk lawan jahat kan? Jadi kami nak, maknanya kalau orang yang jujur nak faham realiti, dia akan jumpa. Dan disebabkan itulah kan, jadi barulah kita punya bincang benda ni, dia bukan sekadar suka-suka. Kita bincang sebab kita nak membuat sesuatu untuk menggantikan perkara itu dan membebaskan dunia sebenarnya daripada situasi yang ada ini. Dan itulah sebenarnya yang Nabi SAW buat. Kenapa Nabi minta sahabat faham betul-betul tentang Yahudi?
Ada sahabat yang diminta belajar bahasa Hebrew. Ya, benar. Ada sahabat yang dihantar, yang kadang-kadang tak balik Madinah sangat pun, duduk luar je. Pergi buat surveillance. Bahkan ramai sahabat yang mati di luar Madinah. Ya, sebab Rasulullah nak faham, nak profiling betul-betul. Siapa dia dalang-dalang yang akan menyerang kita? We are dealing with reality. Kita bukan shot sendiri. Dan Nabi SAW kata, bila aku bawa Islam, bila bawa risalah Islam, dia adalah risalah kuasa. Orang tak ikut melainkan kita berkuasa. Jadi kita kena gantikan orang yang sedang berkuasa dengan kita yang orang Islam sebagai orang yang berkuasa. Jadi saya rasa itu, maknanya nak mengelakkan daripada jadi mana-mana yang tolak terus ke apa ke kan. Niat apa bincang benda ni? Itu penting. Objektif apa? Baik, Ustaz Syed Ahmad Isra, terima kasih banyak kerana sudi bersama dalam AP Podcast. Dan pada semua yang menonton, saya rumuskan dengan 2 perkara sahaja. Pertama sekali, Nabi pesan al-hikmah dallatul mu'min. Kebijaksanaan adalah benda yang hilang di tangan orang mukmin. Kalau kita jumpa, ambil. Dan paling penting, apa-apa pun yang kita buat, ingat pesanan Sayyidina Ali karamallahu wajha, al-haqqu bil nizam sayaghlibul batil bin nizam. Kebenaran yang tidak bersistem akan ditewaskan oleh kebatilan yang bersistem. Itulah yang dibuat oleh gerakan Yahudi. Kita belajar sesuatu untuk kita gantikan realiti sekarang dengan realiti yang baru. Itu pesanan Ustaz Syed. Jumpa lagi. Saya Amin Idris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.